Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan dan puan hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, ketemu lagi kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan teruskan pembacaan kitab cabang-cabang iman yang asalnya dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, kemudian diringkaskan oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullah ta'ala. Dan temuan yang terakhir, baru-baru ini kita telah bicara cabang yang ke-44, cabang yang ke-42, iaitulah seorang yang mukmin dia akan menjauhi sifat hasad dengki. Dan alhamdulillah secara asasnya kita dah selesai bicara tentang maksud hasad dengki dan punca-punca kepada hasad dengki, dan bagaimanakah cara kita nak mengelakkan diri kita daripada terjerumus ataupun kita terikut-ikut dengan penyakit hasad dengki yang boleh merosakkan amal kita dan boleh merosakkan ganjaran amal kita. Dan hari ini Tuan Syekh sambung dengan cabang iman yang seterusnya, itulah cabang yang ke-44. Kata Tuan Pengarang rahimahullah, tahrimu a'radin nas wa ma yajibu min tarkil waqi'ati fiha. Cabang iman yang seterusnya yang kita selalu sebut sebagai hasil daripada iman yang ada di dalam hati kita, itu satu. Ataupun kita sebut sebagai tanda sehatnya, suburnya iman di dalam hati seseorang mukmin itu akan menghasilkan cabang-cabang ini, akan menghasilkan buah-buah ini. Salah satu buah yang akan terzahir dengan sebab suburnya dan kukuhnya iman kita kepada Allah, kukuhnya iman kita, kepercayaan kita terhadap kehidupan selepas mati dan juga kepada Rasulullah SAW. Yang seterusnya adalah persoalan kita mengambil berat tentang haramnya kita terlibat di dalam menjatuhkan maruh seseorang mukmin yang lain, dan kewajipan untuk kita meninggalkan daripada menyentuh ataupun terlibat tentang persoalan maruh seseorang. Kita berisku al-a'rad di sini ialah kita guna perkataan terjemah Melayu, kita kata maruh lah. Tetapi kita boleh sebut sebagai dia adalah nilai diri seseorang dari segi kita kata kehormatan dirinya. Tuan,
Hari ini kita selalu mendengar tentang teras utama syarak yang disebut sebagai maqasid syariah. Ianya pembahasan yang melibatkan hukum akal fiqh. Tetapi kita akan faham salah satu kehebatan ataupun salah satu sudut tujuan syariat Allah Ta'ala diturunkan hukum hakam panduan-panduan ini disebut ada 5 yang utama. Iaitulah yang pertama, memelihara nyawa, kemudian memelihara akal, seterusnya memelihara agama, seterusnya memelihara harta, dan yang kelima memelihara maruh. Saya sebut susunan ini yang disusun oleh guru saya, Syekh Dr. Ali Jummah Hafizahullah. Yang selalunya yang lebih masyhur adalah menjaga agama, lepas tu menjaga akal, lepas tu menjaga nyawa, selepas nyawa menjaga akal, selepas akal menjaga maruah dan menjaga harta. Maksud pemeliharaan dan penjagaan ini tuan, persoalan memelihara harta adalah satu fokus utama agama kita. Harta yang menjadi milik seseorang tidak boleh dirampas oleh seseorang yang lain. Lalu Allah Ta'ala tetapkan garis panduan dalam bab muamalat ini, dalam bab balasan kepada orang yang mencuri begini, balasan kepada orang yang terlibat dengan riba begini. Sebab apa? Sebab ini aspek menjaga harta. Ini perkara penting dalam bab menjaga nyawa. Islam mengharamkan bunuh-membunuh. Kemudian dari segi undang-undang hukum hakam yang melibatkan hudud, ada hukum yang disebut sebagai al-qisas, hukum balas balik, balas bunuh. Sudahlah orang dibunuh, kemudian disuruh balas bunuh balik, bukankah ini 2 kali bunuh? Ini disebut sebagai bunuh. Yang kedua ini adalah untuk menghalang daripada lebih ramai terbunuh. Kalau kita biarkan pembunuh yang pertama itu berleluasa, maka akan lebih ramai lagi yang terbunuh, dan ramai lagi yang terpengaruh, yang ramai lagi akan bunuh orang lain pula. Lama-lama orang tak heran dah dengan kesalahan bunuh, orang pakai bunuh. Tetapi bila seorang pembunuh yang terbukti bersalah, diambil tindakan dengan dihukum bunuh semula, yang lain akan mengambil pengajaran dan iktibar, dan yang lain akan selamat. Sebab apa? Sebab yang bermasalah, yang sudah terbiasa dengan membunuh ini telah berjaya kita kekang dan sekat. Walaupun begitu, bukanlah semestinya dibunuh. Boleh jadi ahli keluarga akan memaafkan dan sebab itu perbincangan dalam kitab fiqh. Yang penting, salah satu fokus utama syarak selain daripada harta tadi lah menjaga nyawa. Itu juga dengan persoalan menjaga akal. Sebab itulah diharamkan meminum arak. Sebab dengan meminum arak menghilangkan akal. Itu juga yang diwajibkan persoalan pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menghalang daripada tersebarnya pemikiran-pemikiran yang merosakkan akidah umat. Dipertanggungjawabkan kepada yang berkuasa untuk memastikan generasi yang baru timbul, yang baru timbul ni, yang baru besar, anak-anak kita, remaja kita mendapat pendidikan yang cukup tentang persoalan agamanya, persoalan iman dan akidah, itu untuk memelihara agama daripada tercampur daripada masyarakat. Dan salah satu yang tuan yang duduk pada peringkat yang 5 yang tertinggi ini adalah Islam sungguh-sungguh memelihara maruah seseorang mukmin ini. Dari sudut apa? Dari sudut antara yang melibatkan hukum yang tegas itu yang kita sebut sebagai hukum hudud ini, ialah kesalahan, salah satu yang dipanggil kesalahan qazaf. Qazaf ni tuan-tuan, dia very spesifik lah. Kita menyebut dakwaan
terhadap seseorang mukmin yang lain, menyebut yang melibatkan kesalahan kemaluan ini, iaitulah zina, dan juga lagi satu iaitulah yang disebut sebagai liwat. Kita menyebut kepada fulan seorang mukmin, engkau seorang penzina, engkau seorang peliwat, contohnya. Kita menyebut ucapan itu, tetapi dalam keadaan kita tak boleh bawa 4 saksi. Tak boleh bawa 4 saksi itu, mesti dengan 4 saksi yang syar'i. Dia bukan sekadar dipanggil, kalau dalam istilah agama ni, sekadar keraguan-keraguan yang halus, dalam keraguan-keraguan yang kecil pun sudah tidak melayakkan lagi untuk kes itu diteruskan ataupun dakwah itu diteruskan. Dan pernah dalam sirah, dalam sejarah yang berlaku pada kalangan sahabat, yang ada saksi cuma 3, tak cukup 4. Jadi yang saksi itu yang diberi peringatan, peringat tentang persoalan qadha kita disebab kamu tak cukup saksi. Sebab apa? Kita kadang kita boleh, siapa dah? Kan ada seorang yang dah nampak, cukuplah. Ini yang menunjukkan bukan persoalan ingin menghukum orang pelaku semata-mata, tetapi Islam hendak menutup dalam bab satu dosa dan kesalahan, satu dia berkait dengan aib. Dalam kaedah umum, siapa yang tidak berdosa, semua boleh jadi akan terlibat dengan dosa. Maka menutup aib itu lebih utama. Dan yang keduanya, kita tidak mahu membuka pintu daripada pihak yang nak mendakwa-dakwa, yang ingin menjatuhkan orang lain, mereka-reka dengan jalan-jalan yang mereka boleh merancang untuk menjatuhkan maruah orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang berat. Begini, tuan, tuduhan dan dakwaan penipu betul memburukkan kredibiliti. Tuduhan dan dakwaan makan duit betul menjatuhkan kredibiliti, menjatuhkan maruah seseorang. Tetapi bila masuk yang peringkat yang melibatkan kesalahan yang berbentuk fahisyah, dalam Quran fahisyah itu maksudnya jenayah yang melibatkan kemaluan ini, keburukan dan calar pada maruah seseorang itu dah lebih besar. Sebab itulah agama kita ambil berat sungguh-sungguh dalam bab ini, diletakkan parameter paling tinggi sekali. Kalau kamu nak dakwa, kamu nak menuduh, pastikan boleh bawa 4 saksi yang sempurna dan pembahasan lanjut dalam kitab fiqh lah. Sebab nak tutup daripada tersebarnya orang kata apa, perangai ataupun pintu-pintu kepada orang yang saling hendak menjatuhkan ataupun nak memalukan orang lain, ataupun nak mendakwa dakwaan palsu tak ada orang lain yang melibatkan, dan perkara yang melibatkan orang. Selain daripada itu, yang bawah pada itu yang tak terlibat dengan hudud ini, tapi masih lagi diletakkan ketetapan dan keizinan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan dengan hukuman yang wajar, tetapi tidaklah mencapai sehingga nilai hukuman 80 kali rotan kepada orang yang mendakwa dakwi ini. Ada ucapan-ucapan yang juga termasuk dalam ucapan yang ditegak untuk seseorang itu mengatakan kepada orang lain, ucapan-ucapan yang menghina, ucapan-ucapan yang menjatuhkan air muka seseorang, gelaran-gelaran yang buruk. Ada bahasannya dalam kitab-kitab hukum hakam kita tentang ucapan-ucapan itu, walaupun tidak sampai kepada peringkat yang tuduhan-tuduhan keras, zina dan sebagainya. Semuanya itu menunjukkan pada persoalan penting dalam agama kita ini yang dibawa oleh Rasulullah. Kita sangat-sangat mengambil berat tentang menjaga maruah diri kita. Kita juga tidak akan buka diri kita kepada terdedah, pada dituduh ataupun kepada kita sendiri yang buka pintu orang boleh menjatuhkan air muka kita sendiri. Dan kita juga sangat-sangat menjaga maruah dan juga air muka saudara-saudara kita mukmin yang lain. Daripada sinilah datang yang disebut sebagai orang-orang yang menutup aib-aib saudaranya yang lain.
Allah Ta'ala akan balas dengan ditutup aibnya di dunia dan akhirat. Itulah tuan saya ringkasnya mukadimah kepada ciri-ciri seorang mukmin, tanda-tanda cabang iman ini. Sebagai seorang mukmin, kita cukup ambil berat untuk bercakap buruk tentang orang lain. Daripada situlah Tuan Syekh bawa ayat yang berkaitan dengan qazah ini tadi. Tuan, dalam surah An-Nur Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilah. Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan, yakni melemparkan tuduhan zina terhadap orang-orang perempuan mukminat, al-ghafilat, yakni orang-orang yang bersih, mereka itu perilaku mereka itu bersih daripada perkara yang tidak elok. Orang mukmin ini mereka yang melontarkan tuduhan-tuduhan terhadap orang mukmin dari kalangan lelaki dan perempuan ini, lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka ini yang menuduh itu, yang melemparkan tuduhan itu akan dilaknat di dunia dan akhirat. Dan tengok Allah Ta'ala sebut balasan dia akan dilaknat di dunia dan akhirat. Bukan sikit-sikit, lu'inu, dilaknat. Tuan-tuan, apa maksud laknat? Laknat berarti dijauhkan daripada rahmat. Rahmat Allah di dunia juga akan Allah Ta'ala sebut akan dilaknat, dijauhkan daripada rahmat Allah di dunia, dan juga di akhirat lebih berat lagi, dijauhkan daripada rahmat Allah di akhirat. Jadi ini balasan kepada orang-orang yang terbiasa dengan mereka-reka ataupun membawa cerita. Tentuan dia tidak semestinya, kalaulah perkara itu mungkin pada realitinya benar, tetapi kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri, dan kita pula hanya mendengar daripada pihak kedua, pihak ketiga, pelapis-lapis. Itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahawa saja kita tidak boleh sambung lagi bawa cerita-cerita yang burukkan orang lain. Dia tak boleh kata tak, saya dengar dia kata, saya dengar apa yang orang kata. Tak boleh tuan-tuan, sebab ini melibatkan maruah seorang mukmin. Ini melibatkan soal kehormatan diri seorang mukmin. Sebab itu orang yang membawa dakwaan itu, bila ditanya ataupun bila dituntut untuk bawa empat saksi gagal, maka dia sepatutnya dihukum dengan hukuman sebat sebanyak 80 kali. Jadi sehingga kan begitu diberi peringatan kepada kita untuk menjaga maruah sesama mukmin ini. Dan Tuan Syekh bawa beberapa hadis yang berkaitan dengan tuntutan untuk kita mengambil berat tentang memelihara maruah diri dan juga air muka sesama orang mukmin ini. Antaranya hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu adalah saudara kepada seorang muslim yang lain. La yuslimuhu wa la yakhdhuluhu. Yang dimaksudkan dengan la yuslimuhu wa la yakhdhuluhu dalam sebahagian syarah menyatakan seorang muslim tidak akan menghina dan melekeh-lekehkan seorang muslim yang lain, tidak akan mengendah-endahkan seorang muslim yang lain, wala yahdiru, dan tidak akan mengejek seorang muslim yang lain. At-taqwa hahuna, Rasulullah tunjuk sebanyak 3 kali. Takwa itu di dalam hati. Takwa, takut kepada Allah, dan jiwa yang taat kepada perintah Allah, dan jiwa yang menjauhi larangan-larangan Allah itu. Kata takwa hahuna. Takwa itu letaknya di dalam hati, di dalam dada. Bihasbi mri'in minasyarr. Rasul kata sudah cukup untuk seseorang individu itu dikira berbuat sesuatu yang buruk dan jahat. Ayyah tira akhahul muslim, apabila
dia mengejek saudaranya yang Muslim. Kalau kita ngejek, ngejek pelekeh ni dia tak sampai dulu tuduhan zina, tuduhan penipu, tuduhan perokok, tuduhan macam-macam lah. Dia sekadar ejek. Ejekan dia biasa. Bolong. Ataupun hang tak erti, macam-macam lah. Yang pelekehan, yang melecehkan dengan niat untuk mengejek lah. Dia tak sampai tahap yang berat ni, tapi orang kata sudah cukup untuk dikira berbuat benda yang jahat. Kamu sudah dikira sudah cukup untuk dikira berbuat benda yang jahat apabila kamu memperlekeh-lekehkan dan memperkecil-kecilkan saudara muslim yang lain. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Setiap orang Islam ke atas orang Islam yang lain diharamkan daripada melakukan perkara yang dahulu menumpahkan darah. Tak boleh kita menjadi pihak yang memudaratkan nyawa dan fizikal saudaranya yang lain. Wa malu, dan harta-hartanya. Tidak boleh kita menjadi pihak yang memudaratkan harta orang muslim yang lain dengan cara habis secara batin, sama ada curi, sama ada rampas dan sebagainya. Yang terakhir wa'id, buku dan maruhnya. Tak boleh kita jadi pihak yang menjadi punca menjatuhkan maruh seseorang mukmin yang tapi itu macam mana dengan hak-hak saya? Kalau saya nak tuntut, kalau saya nak ada jalannya tuan-tuan dan ada caranya, mesti mengikut jalan yang melibatkan ditentukan oleh perundangan syarak. Kalau betul melibatkan hak dan sebagainya, mesti ikut pada proses. Bukan terus kita dakwah sebab barangkali kita menyangka bahawa saya kalau itu, tetapi terbukti tidak sebagaimana yang disangkakan. Tuan-tuan, ini antara perkara yang juga diperingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Ihya Ulumuddin. Antara perkara yang berpunca daripada lidah. Cuba tengok, puncanya daripada lidah. Zaman kita hari ini, lidah itu dibantu oleh tangan lah. Sebab lidah itu ada dalam fikiran kita. Kemudian kita keluarkan di mulut. Dalam otak kita disimpan, nak kata ke orang tu, pandangan kita terhadap dia, pelecehan kita terhadap dia, lalu keluar di lidah. Tapi zaman moden ini, yang keluar di lidah tu barangkali sedikit berbanding yang keluar di tangan. Sebab bila menulis lebih selesa pada sebagai orang dan dia boleh pergi jauh lebih lagi sebarannya. Jadi kita sebut yang berbentuk celaan, hinaan, makian itu sama ada dengan mulut ataupun dengan tulisan. Dengan mulut hari ini kita boleh cakap dalam video, boleh buat TikTok, boleh buat video pendek dan sebagainya. Kalau tulisan, kita tulislah di media sosial, tulis di status Facebook, tulis di mana-mana. Tulisan-tulisan yang memfitnah orang lain, yang memperlekehkan orang lain, menjatuhkan maruah orang lain. Kesemua itu adalah perkara-perkara yang ditegak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mencegah kita daripada memaki seorang mukmin yang lain, daripada kita mengejek dan merendah-rendahkan seorang muslim yang lain, dan juga daripada mengatakan ataupun mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor dan ucapan-ucapan yang jelek daripada lidah kita. Rasul sebut dalam sebuah hadis, laisal mu'minu bit-ta'ani. Seorang mukmin itu bukan seseorang yang suka menjatuhkan atau yang merosakkan maruah orang lain. Walal la'an, dan bukan juga seorang yang suka melaknat orang lain. So dalam bab ucapan laknat ni macam mana? Kita sebut semoga Allah Ta'ala laknat. Ucapan ni cukup berat. Tidak boleh kita ucapkan kepada seorang mukmin yang marah macam mana pun, selagi mana orang tu orang mukmin. Disebut hatta kepada orang kafir pun, selagi mana dia masih hidup, kita seboleh-bolehnya elakkan, sebab kita bimbang kalau tiba-tiba lepas ni dia dapat hidayah Allah, dia masuk Islam.
Ucapan itu akan direkod. Tersebut kamu ni dilaknat oleh yang mengucapkan laknat pada orang lain ini satu benda berat, sebab seorang mukmin terpelihara daripada laknat. Jadi kalau dia ucap ucapan itu tidak akan hilang begitu kan. Ucapan yang kita ucap ni tak hilang. Kita depan mata kita habis ucap selesai. Tapi di sisi catatan Allah dia berada, dia berlega-lega. Dia ucapan laknat dia tunggu. Kalau yang dilontarkan itu tak layak, dia akan balik semula kepada yang mengucapkan. Nauzubillah. Kita kata dia dilaknat oleh Allah, nyimir dia ni. Orang yang layak berlaknat. Tengok-tengok orang tu adalah orang mukmin yang dikasihi oleh Allah, maka ucapan itu akan balik semula pada orang yang. Jadi kita seorang mukmin tidak akan melaknat orang lain. Tidak akan mengucapkan ucapan mengatakan seseorang fulan itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Walal fahish, dan dia juga bukan seorang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, walal badi, dan ucapan-ucapan yang buruk. Dan Rasulullah SAW juga banyak berpesan tentang jangan seseorang mukmin itu menghina dan melekeh-lekehkan orang lain. Dan dalam hadis tadi kita nyatakan itu Rasulullah sebut al-mukmin laisa bil-la'an. Seorang mukmin itu bukan seorang yang melaknat orang lain. Yang dikatakan laknat tadi ialah apa sahaja ucapan yang menunjukkan seseorang itu adalah ditolak dan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kata hang ni musuh Allah. Tak boleh bermudah-mudah kata begitu pada seorang mukmin yang lain. Sebab bila musuh Allah ini menunjukkan pada makna dia adalah seorang yang jauh daripada rahmat Allah secara spesifik. Lebih-lebih lagi lebih berat. Ucapan-ucapan ini perlu dielakkan, walau bagaimana tajam sekalipun keselisihan. Selagi mana dia seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Begitu juga disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam bab menjaga marah seorang mukmin yang lain ini ialah jangan kita mengucapkan ucapan al-istihza' was-sukhriyah. As-sukhriyah wal-istihza' ini maksudnya kita melekeh-lekehkan orang mukmin yang lain disebabkan aib ataupun kekurangan yang dia ada. Aib yang biasanya yang paling zahir adalah aib fizikal. Ada orang yang mungkin dia rendah, ada orang mungkin dia kurus, ada orang yang mungkin badannya besar. Ucapan-ucapan yang melibatkan kekurangan fizikal itu kita gunakan untuk mengejek. Itu semua termasuk dalam sukhriyah, masuk dalam hinaan dan juga ejekan. Pendek pun pendek. Jadi ucapan itu diucapkan sebagai nak mengejek. Itu yang dicela dan ditegah oleh syariat. Kita nampak ringkas, kita nampak macam simple, kita nampak macam ringan, tetapi ini adalah perkara yang ditegah oleh Allah dan ditegah oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada sebahagian isteri Rasulullah SAW ditegur, dia tak sebut pun dengan lidah, dia tak sebut pun, cuma dia buat isyarat dengan isyarat mulut ataupun isyarat mata sahaja yang menunjukkan kepada nak melekehkan. Rasulullah tegur kata, kalaulah dia lebih kurang makna hadisnya, kalau itu masuk ke dalam laut, habis hitam laut jika dibandingkan dosa yang terhasil daripada ucapan ejekan dan juga melekeh-lekehkan sesama orang mukmin. Sebab itulah banyak hadis Rasulullah sebut tentang persoalan lidah ini. Rasulullah pesan kepada kita dalam banyak hadis, seseorang itu boleh jadi dia rasa dia ucapkan perkara-perkara yang kecil ataupun perkara biasa, tetapi dia tidak sedar kalimah-kalimah yang diucapkan itu boleh heret dia jatuh ke dalam api neraka yang paling jurang, paling dalam. Jadi tuan-tuan, ini bahaya dan bahana lidah ini cukup berat. Jadi tuan-tuan, yang dikatakan as-sukhriyah ini ialah menghina dan
meleceh-lecehkan, ini merendah-rendahkan seseorang yang lain, dan menyebut aib seseorang, kekurangan orang yang lain, dengan tujuan supaya orang lain gelakkan dan orang lain ketawakan pihak yang diejek. Itu dipanggil istihza, sukhriyah. Jadi dah kita sebut tadi, orang yang tempang, orang yang ada kekurangan fizikal, itu disebut supaya orang gelak dan supaya orang ejek. Dan orang lain masing-masing pakat-pakat gelak, ketawa. Sebab apa? Sebab dengan kekurangan yang dihadapi oleh saudara kita dengar. Tapi dalam bab ini, kalau disebut sebagai bagi at-ta'rif, kita nak kenalkan. Sebab tadi kalangan nama-nama tokoh-tokoh muhaddis juga ada disebut nama fulan-fulan al-a'raj. Al-a'raj yang tempang. Kenapa diletak gelaran oleh hadis? Jadi sebab apa? Sebab itu bukan dengan tujuan untuk menghina ataupun mengejek, tetapi ada dasar sebab nak bagi membezakan dengan orang yang lain. Kadang-kadang nama yang sama. Kan macam kita di kampung pun, kadang kalau Usman tu nama sampai 5 orang dalam kampung. Jadi orang main tanya, boleh saya tanya rumah Cik Usman kat mana? Kita dalam kepala kita ada 5 Usman ni. Usman mana satu? Jadi biasanya kita akan letak sikit gelaran di belakang tu sebagai nak mengenalkan. Yang tu tak apa, atas dasar nak mengenalkan, tapi bukan dengan niat untuk melengkehkan. Contohlah, ada seorang Osman tu, Osman dia agak rendah sikit, jadi kita akan sebutlah Osman rendah. Kalau orang kenal kan itulah. Tapi kalau boleh elakkan, kita boleh sebut nama yang penuh, jadi tak ada masalah. Saya sebut Osman sebab almarhum datuk saya Osman. Dalam kampung ada sampai 5 Osman. Jadi masing-masing tu ada belakang. Ada salah seorang tu rahmatullah, belakang dia man pacat. Sampai sekarang saya tak tahu sebab belakang tu pilih pacat. Yang ni man bola, umur dia ada bola besar. Yang ni man tanduk. Tanduk dia marhum tanduk saya lah, sebab dia yang jaga tali ayam. Dia tanduk tali ayam. Dia sebut di belakang-belakang tu, gelaran tu bukan sebab ejekkan, tapi sebab itu gelaran untuk mengenal. Tapi kalau disebut dengan tujuan ejekkan, maka itu yang jadi dosa dan jadi perkara yang menjatuhkan maruah sesama ukhuwah tadi. Dan yang lebih berat lagi tuan-tuan, ejekkan itu yang berbentuk penghinaan kepada seorang mukmin itu, macam kita sebut tadi, dia tidak semata-mata dengan sebut dan tidak juga semata-mata dengan ditulis. Bahkan cukup dengan isyarat, ataupun tuan-tuan dia panggil apa, kalau seseorang yang ada keistimewaan dari segi fizikal, contohnya dia tempang. Orang yang sehat ini pergi jalan macam orang yang tempang itu dengan tujuan mengejek, dosa sama, termasuk dalam dosa yang melibatkan penghinaan dan ejekan. Bukan sekadar ucap saja, bahkan dia sekadar buat saja dengan tujuan mengejek, maka semua itu termasuk dalam larangan Allah. La yaskhar qaumun min qaumi. Jangan seseorang daripada kamu, jangan satu kelompok daripada kamu mencela dan menghina kelompok yang lain daripada kalangan kamu. Semua kita tak tahu kedudukan masing-masing di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesemua itu menyakitkan hati seseorang mukmin dan merosakkan ataupun menjatuhkan, memalukan dia dan menjatuhkan maruah seseorang mukmin. Dan kesemua itu termasuk belaka tuan-tuan dalam bab menghina dan juga dalam bab menjatuhkan, menceritakan keburukan orang lain. Dan termasuk juga adalah tuan-tuan dalam bab ini tegahan daripada mengumpat, tegahan daripada mengumpat dan sebagainya. Cuma kita balik pada yang kita sebut di awal perbincangan kita tadi, dia ada kadar dia, ada yang ejekan, tetapi dia sekadar menyakitkan hati sebab dia sebut tentang kelemahan dan kekurangan. Walaupun kecil tapi besar dosanya di sisi Allah sebab dia termasuk perkara yang haram. Cuba tuan-tuan bayang, yang kecil itu pun besar kedudukannya di sisi Allah.
Cuba bayang bila dia pergi lebih lagi kepada tuduhan-tuduhan yang melibatkan perkara yang betul-betul menjatuhkan marah, seperti yang disebut tuduhan sebutan yang menyebut tentang persoalan dosa-dosa yang besar tadi. Kita menyebut ini penzina, ini pelewat, ini pemabuk, ini ada semua tuan-tuan, ini musuh Allah, ini dilaknat oleh Allah. Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Kesemuanya itu ada kira-kiranya di akhirat kelak. Kesemuanya itu ada sebahagiannya sudah ada kira-kiranya di dunia, itulah dihukum dengan hukuman yang berat. Maka kita ambil berat tentang perkara yang kita nyatakan tadi sebagai seorang mukmin. Kita jaga sungguh-sungguh dalam menjaga maruah seseorang mukmin yang lain. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.